Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, dan insya-Allah hari ini kita akan go through satu lagi syarikat yang didagangkan yang diberi nama Theta Edge. Theta Edge Berhad, salah satu company yang listed di Bursa Malaysia. Lately agak popular di kalangan para traders selepas dia membuat kenaikan yang cukup signifikan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, dan kini sedang mengalami fasa profit taking lah, kita kata profit taking. So insyaAllah kita akan go through berkenaan dengan annual report syarikat ni untuk kita faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan perniagaan yang dijalankan, dan juga untuk kita memahami selok belok bisnes syarikat ini insyaAllah. So seperti biasa, kongsikan video ini, so please click button share, kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Mungkin ada lebih ramai lagi yang nak join, tapi tak jumpa ataupun tidak ketemu tempat yang sesuai untuk mereka menambah ilmu. So seperti biasa, saya nak test dulu audio. Alright, so nampaknya audio dan juga video okey. Kalau anda boleh dengar dan juga boleh lihat skrin saya dengan jelas, boleh komen supaya saya dapat feedback lah. Tak adalah saya nanti shock sendiri cakap sorang-sorang. Pernah berlaku, bukan tak pernah berlaku. Saya bercakap 40 minit rupanya suara tak dengar, ada yang disconnected dan sebagainya. Itulah beberapa kelemahan teknologi. Di samping banyak kelebihan, kita boleh belajar tambah ilmu hanya duduk di depan skrin, sama ada laptop ataupun komputer, tapi at the same time dapat something lah, knowledge. Tak perlu kita keluar naik kereta, bayar tol, mungkin kena book hotel dan sebagainya. Sekarang it's very easy, convenience and easy, at your home pun kita boleh belajar insyaAllah. Alright, so jelas, terima kasih. Thank you so much kepada feedback yang memberikan maklum balas tadi. Nampaknya jelas. So mari kita mulakan tanpa meninggalkan masa. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang turut serta dalam sesi bedah siasat annual report pada hari ini, dan juga ribuan ataupun jutaan terima kasih kepada yang dah share this video. So hari ini kita akan go through syarikat yang diberi nama Theta Edge Berhad. Salah satu company yang listed dalam main market. Subsektornya adalah digital services, ataupun sektornya adalah teknologi. Ini sedikit info berkenaan dengan syarikat ini, yang mana market cap currently 122 juta ringgit, dengan numbers of share yang didagangkan di Bursa Malaysia adalah 107 juta. So currently dia di dalam main market. So this is dia punya perubahan harga beberapa hari yang lepas, ataupun dalam 1-2 minggu yang lalu, yang mana menarik perhatian ramai. Nampak ada peningkatan in term of volume yang tinggi beberapa hari yang lalu, dan juga lately ni ada volume keluar juga yang cukup tinggi. So itulah dia kalau trading dalam saham ni, of course dia ada naik dan turunnya. Alright, so yang kita akan go through hari ini adalah untuk financial year tahun 2020, yang mana tahun kewangan berakhir 31 Disember tahun 2020. Report ini dikeluarkan pada 30 April 2021. So this year dikeluarkan report ini. Manakala financial year untuk syarikat Theta Edge adalah mengikut kalender year, so meaning daripada 1st January sehinggalah 31st December the same year. So dekat dalam KLC screener anda boleh nampak data since tahun 2002. Anda boleh go through dia punya performance ataupun annual report untuk past years dan juga
untuk current year. Okay, so untuk 21 masih belum berakhir. So I think most probably kita akan dapat lihat prestasi kewangannya ataupun annual reportnya pada bulan April lah tahun 2022 nanti. Okay, so kita gunakan apa yang ada sekarang ni is based on 31st December 2020 yang dikeluarkan pada 30 April tahun 2021. Okay, so anda boleh download sama ada di KL Screener, dia punya annual report, ataupun anda boleh download di website dia. Okay, so ada berbagai cara lah anda untuk download annual report. So annual report ni dipecahkan kepada dua parts. Okay, the first part is more on the introduction part, and the more details part ada dalam the second part. So anda kalau download yang first, dia akan keluarkan yang ada farm page ni, and the second part tu dia akan terus masuk kepada bahagian ESG, environmental dan sebagainya. This is more on the details part. So yang kita akan go through hari ni adalah on the first part, which is hanya 29 pages sahaja. Okay, 29 pages sahaja. Yang remaining tu ada 154, so less than 200 lah. So normal normally syarikat-syarikat yang sederhana ataupun biasa-biasa ni taklah tebal sangat 100 dalam 200 page macam tu. Tak sampai 300 ataupun 400. Kalau company besar 300 is normal 300-400 pages. Okay, so this is the front page. Ada namanya Tata H, a member of Tabung Haji Groups. Okay, so jangan tak tahu sebenarnya Tata H ni adalah members of Tabung Haji Groups. Kalau anda tengok dalam structure tabung haji, okay, so di bawah tabung haji tu sebenarnya ada banyak dia punya members ataupun subsidiaries sebenarnya. Anda boleh go through dia punya report dalam tabung haji. Sebenarnya dia ada Bank Islam, dia ada, of course, Bank Islam tu di bawahnya ada Takaful, syarikat Takaful Malaysia, keluarga Malaysia Sdn Berhad, panjang namanya, yang Takaful Malaysia tu. Kemudian ada, of course, ada Tata H dan juga beberapa syarikat yang lain, syarikat listed ataupun yang unlisted companies. Okay, so anda dah tahulah, so Tata H sekarang ni dia sebenarnya adalah members of Tabung Haji Group. Kalau anda pergi tabung haji, cawangan tabung haji, normally anda akan nampak beberapa electronics parts yang digunakan oleh staff tabung haji tu. Ada tulis Tata H punya products lah. Nanti mungkin dia gunakan sistem sewaan produk tu, sebab ada nama dia kan, untuk mungkin dia maintains, supply, maintains, and lepas tu boleh tukar every beberapa tahun lah untuk dia punya parts. Ada itulah yang fingerprint, lepas tu ada mungkin dia punya PC dan sebagainya. Siapa perasan lah, saya pernah pergi berusaha di kaunter dulu, saya pernah nampak okay, ni Tata H. Ada few products yang cawangan tabung haji gunakan. So dia guna barang sendirilah, members okay. So siapa nak support kalau bukan kawan-kawan kan. Okay, so ini gambarnya, nampak macam AI sikit lah. Okay, so of course dia dalam bidang teknologi kan. So itu nampak sikit lah punya tema dia tu macam AI. Manakala kita beralih kepada page kedua, page kedua dia tunjuk dekat sini on AGM yang dijalankan pada 28 Jun 2021, okey, pukul 10 pagi. Dia buat Tropicana kat Tropicana. Atau dia buat virtual. Okey, so Jun tahun ini dia punya AGM ke 28. Dah 28 kali AGM untuk syarikat ni. Kita beralih ke page ketiga. Page ketiga anda boleh nampak dia punya table of content. Okay, so anda boleh go through table of content. Kemudian page keempat masuk pada bahagian corporate information. Anda boleh nampak all the board of directors. Kemudian anda boleh nampak dia punya committees untuk audit and risk, nomination, nomination dan lain-lain. Okay, so page kelima, company secretaries, registered office adalah di Oasis Square office di arah Damansara tu. Kalau nampak kalau daripada Sempang nak jalan nak pergi airport Subang tu, belah kanan belah kanan tu dia panggil arah Oasis lah, arah Damansara, yang ada Sign W Property punya HQ, kemudian ada Sign W Plantation, kawasan tu lah. Okay, so itu arah Damansara. Auditor KPMG, shareholder Trico, kemudian principal banker. Ada satu je principal banker dia, M-Bank. Stock exchange
listing, bursa namanya Theta, di bursa namanya THETA, dan dengan nama kod stoknya 9075. Okay, so this is the punya official website. Okay, anda nak go through, anda nak tengok dia punya website, anda boleh klik kat sini, Theta Edge. Theta-edge.com. Alright, so page ke-6 kita boleh nampak dekat sini dia punya corporate structures. Okay, so corporate structure on the subsidiaries. Okay, so I think all of it is wholly owned, 100%. Maknanya dia wholly owned by Theta Edge. Ada Theta Mobile, ada Theta Green Tech. Green Tech, bukan Green Tech, Green Tech. Kemudian ada Advanced Business Solutions. Kemudian ada Lithium Applications dan Berhad. Okay, so nama lama sebenarnya Theta ni, dia adalah Lithium. Anda kalau buka report-report lama dia tu, anda boleh nampak sini dia Lithium Berhad. Kemudian diubah nama kepada Theta Edge. Kemudian ada Theta Telecoms, ada Theta Technologies, ada Impianas, Theta Multimedia dan TH2O. TH2O Berhad. Okay. Reportnya seperti company yang kita pernah nampak, kita pernah bedah satu company tu, dia punya report gambar-gambarnya lebih kurang sama. Apa nama company tu? Ada, anda boleh go through balik dekat video saya di YouTube. Kalau tengok balik, ada satu company tu lebih kurang sama gambar-gambar yang bukan gambar lah, dia punya cara presentation tu. Okay, mungkin digunakan printing yang sama, company yang menguruskan yang sama untuk buat report dia. Alright, so page ke-7 adalah dia punya board of directors. Dia senaraikan berapa tahun length of service, ada berapa persen non-independent dan juga independent directors dan sebagainya. Okay, so normally tak ada, syarikat tak tunjukkan macam ni lah dalam report dia. But Theta dia bagi information tambahan dekat sini. Okay, kemudian page 8 dia dah start masuk on the biodata ataupun dia punya details ataupun profile board of director tu. Daripada page ke-8 page 9 anda boleh tengok lah, go through dia punya experience, dia orang punya pengalaman dan sebagainya. Okay, but ni sendiri ada seorang yang less than 40 di dalam board of director ni. Tengok umur dia 38 38 tahun dah duduk dalam board of directors iaitu Muhammad Fawaz bin Aminuddin. Okay, so jarang-jarang dapat kita tengok belia yang less than 40 years old duduk dalam member seat, board of director seats. Okay, so which is good untuk bagi exposure. Lately ada controversial sikit berkenaan dengan board of director di salah satu universiti di Malaysia yang mana orang muda duduk dalam dia punya board of directors. Okay, so tapi sebenarnya dalam corporate tu ada yang less than 40 tapi tak banyak, kita boleh kira. Right, so page ke-18 disambung dengan Key Senior Management Profile. Okay, anda juga boleh baca di sini. Okay, dan juga sehingga ke page ke-20. Alright, so masuk kepada page 21. Alright, kat sini dia dah start tunjukkan kepada kita on the financial highlights. Okay, untuk beberapa tahun. Dia bagi kita since tahun 2016, 2016, 2017, 18, 19 dan juga tahun 2020. So dibagi kepada kita 5 tahun financial highlights untuk syarikat Theta Edge Berhad. Okay, so which is good also lah. So dia bagi kita banyak dan kita boleh nampak perubahan trend dan juga kita boleh senang nak lihat, kita nak compare from year to year punya comparison. So mari kita lihat yang pertama in term of dia punya revenue. Revenue kita nampak dekat sini tahun 2016 dia mencatatkan 136 juta. Tahun 2017 menurun, 2018 menurun lagi, tahun 2019 semakin menurun, dan juga tahun 2020 menurun lagi. So kita nampak ada penurunan in term of revenue dari tahun ke tahun. Highest 2016 136, tahun 2020 hanya mencatatkan 47 juta sahaja. Okay, so almost 90 million penurunan dalam masa 5 tahun ni. Okay, so itu untuk bahagian revenue.
Manakala untuk gross profit, okay, mari kita tengok untuk gross profit 23 juta untuk pada tahun 2016, okey, kemudian menurun 13 juta, 11 juta, 2019 naik sedikit 12 juta, okey, walaupun revenue-nya menurun compared to 2018, tetapi untuk 2019 ada sedikit peningkatan daripada segi gross profit. Okey, untuk 2020 menurun lagi kepada 7 juta sahaja. Okey, gross profit in term of percentage, dia punya margin 18, 15, 17, 25 dan juga 15. Okey, so 2019 paling tinggi gross profit dia iaitu 25%. Yang lain tu mostly bawah 20% lah 15 ke 20% range dia. But tahun 2019 ni macam mana tahu boleh dapat 25% tinggi kat sini. I think this business dia is a service so service kita tak boleh nak expect 50% punya margin this is only on the gross, so net dia most likely is going to be lesser lah so kalau 15 tu tak boleh dapat solid 15% ni but still is a double digit. Mari kita lihat dekat sini apa lagi yang dia tunjuk. Profit loss before net finance cost, okay. Profit loss before finance cost and taxation, profit loss for the year, okay. Profit of loss for the year, dekat sini is showing the net lah untuk tahun tersebut. So sebenarnya keuntungan sebenar bagi syarikat ni after dah tolak semua expenses, dia punya finance cost, taxation, depreciation, allowances dan sebagainya, hanyalah sekitar 1 juta 2016 ni 1 juta je, 1.6 juta profit dia. 2017 1.3, 2018 rugi 1.6 juta, 2019 untung sedikit iaitu 180 juta. Sorry, 180 ribu, okay, dan juga tahun 2020 sekali lagi mengalami kerugian negatif 6.9 juta, okay. So of course kita boleh nampak dekat sini basic earning per share juga akan reflected according to dia punya net profit. Okay, so kalau kita lihat prestasi kewangan syarikat ini in term of dia punya net profit bagi tahun-tahun sebelum bermula tahun 2002, okay, 2002 banyak juga rugi 33 juta, 20 juta, 40 juta. So dekat sini 1, 2, 3, 4, 5 tahun berturut-turut daripada tahun 2002 sehingga 2006 mengalami kerugian. Kemudian ada untung sikit, kemudian rugi, kemudian untung 100 juta tahun 2019. I think this is the highest profit yang pernah dicatat oleh syarikat ni since tahun 2002, yang mana dia mencatatkan keuntungan 104 juta. Paling tinggi kat sini. Sudden increase selama ni rugi, untung sikit, rugi, kemudian untung 104 juta. However, untuk tahun-tahun berikutnya mengalami kerugian lagi 1, 2, 3, 4, 5 tahun berturut-turut mengalami kerugian. Kemudian untung kembali 2 juta, 1 juta, 1 juta, kemudian rugi, untung, rugi. Okay. So it's a mix of profit and loss, okay. Tapi mostly is a loss. Kalau kita nampak kat sini 10 tahun lebih lebih daripada 10 tahun mengalami kerugian. Ada beberapa tahun yang mengalami keuntungan. However, untuk tahun 2021 walaupun masih belum berakhir, currently dia mencatatkan kerugian RM522,000 untuk 2 quarters. So far dia dah keluar untuk tahun 2021, the first and second quarter, dan juga untuk kumulatif bagi 2 kuartal ini dia mencatatkan kerugian negatif RM522,000. Okey, so kita nantikan untuk penghujung tahun ini bagaimana prestasi kewangan syarikat ini. Adakah dia berjaya untuk membuat keuntungan ataupun masih mengekalkan kerugian setelah tahun 2020 dia mengalami kerugian juga. Alright, so itu sedikit berkenaan dengan dia punya net profits. Kemudian kita beralih kepada total assets. Kat sini on the financial position ada total asset, total liabilities, net assets, numbers of shares in insurance, net asset, okay, bank borrowings. So bank borrowings berkurangan. Okay, so good, berkurangan. Okay. So bank borrowing tahun 2016 11 juta, okey, 2017 berkurang kepada 3.9, 2018 753, 2019 tak ada bank borrowing. Lagi power tak ada bank borrowing 2019. Untuk tahun 2020 tinggal 2.3 juta bank borrowing. So gearing dia
Currently 0.04 so very minor lah 0.04. Okay, which is so quite surprisingly walaupun dia banyak rugi tetapi dia masih dapat mengurangkan dia punya bank borrowings pinjaman bank. Manakala cash and cash equivalents, okay, so not bad also. Kalau kita nampak dekat sini dia punya cash and cash equivalent ada dalam 40 juta 43. So latest tahun 2021 dia ada 41.5 juta cash. Cash and cash equivalent lah. So maknanya dalam yang FD dan sebagainya kira liquid yang kira liquid tu dia ada 41.5 dalam current account, dalam FD, dalam money markets ke dan lain-lain tu dia ada 41.5 juta surprising. Walaupun banyak kali mengalami kerugian. Kalau kita tengok kat sini ada tak dia punya right issues. Okay. So dia pernah sekali je issue, ada satu right issues dan this one I think is on the split lah split units. Sekali saja tapi tak ada pula isu lain-lain So dividend pun hanya 2 kali je pernah bagi, tahun 2001 dan juga 2002 itu je 2 tahun je dia pernah bagi. Dia bukan every year ada company yang bagi dividend policy, dia ada bagi every year, ada yang tak, just nak keep the cash. Even though yang 2009 tu dia untung 100 juta pun dia tak bagi kat sini mungkin dia bagi dekat dekat sini dia consolidate kat sini kot 2009 dia bagi ada right dekat bukan bonus issue dan sebagainya. Okay. Alright, so dekat sini apa lagi kita boleh nampak share performance. Okay, so dia bagi juga in term of the fluctuation of the price. Okay, so highest price kalau kita boleh nampak dekat sini untuk Theta H ni sebenarnya paling tinggi di zaman dulu lah. 2003 dulu pernah catat sehingga RM7 pun ada RM7 dulu. But currently trade at RM14 sahaja so ini pun okay, kita pun nampak skot. Okay, so sebenarnya dia pernah naik beberapa minggu lepas naik sampai RM2.25 but currently dah turun balik kepada RM14. But untuk setahun sebelum ni, almost setahun dia traded at range 75 sen gitu sehingga RM20 dalam range tu. Dia sideways lama bila dia buat kenaikan dan currently tengah dalam penurunan lah currently at a downtrend. Okay, super untuk saya ingatkan bahawa sebagai disclaimer, okay, sesi ini kita tidak memberikan sebarang buy call, kita tidak memberikan sebarang sell call dan kita tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Okay, so sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. Okay, so please take note on that. Apa yang kita buat lah untuk kita faham berkenaan bisnes dia. Kita nak kaji apa perniagaan dia, bagaimana prestasi perniagaan dia dan sebagainya. Okay, so itu habis bahagian financial highlights untuk syarikat ini. Kita moving on to management discussion analysis. Okay, dia tak ada chairman statement, so kita straight away masuk kepada bahagian management discussion analysis. Ada 27, so lebih kurang 5 page kita tengok apa yang diceritakan dalam bahagian management discussion analysis. Overview of group business and operations. Theta H Berhad is an investment. Okay, with core business activity undertaken through its wholly owned subsidiaries, the group business activities comprises of information technology (IT), system integrations (SI), works and provision of telecommunication engineering and communication services in the technology, media and telecommunication (TMT) industry. The group business is primarily in Malaysia. Okay, so business segment dia mostly dalam Malaysia sahaja. The group has no significant diverse business outside the TMT business. Okay, so dia hanya fokus dalam teknologi, media dan telecommunication. Dia tak ada diversify dalam business yang lain lah. So dia very focus on dia punya niche sahaja. The IT SI works has been the group main core business for over 3 decades. Okay, so dah almost more than lebih 30 tahun syarikat ni
main ataupun dia punya core business dia adalah dalam SI tadi tu, system integration. System integration works. System integration, SI works typically comprises end-to-end deliveries from feasibility studies up to the post-project supports and maintenance. This segment also includes rental of computer equipment and peripherals to customers for duration between 3 to 5 years. Okay, so ni lah mungkin saya nampak tapi saya mention tadi tu. Kalau anda pergi, tuan-tuan pergi ke cawangan tabung haji, okay, anda boleh nampak dia punya computer equipment dia disupply oleh Data Edge ni. So normally dia punya kontrak tu 3 ke 5 tahun. So supply, maintain, buat apa ni, mungkin kalau ada repair ke buat apa tu semua akan diuruskan oleh Data Edge. So the customer are mainly the government ministries and agencies as well as other government link companies. So mostly is a government project. Okay, so government ministries dan juga GLC to do main business. As part of the focus to create and build on intellectual properties, the group has designed and developed a suite of applications. Hutch Mobility, dia ada buat apps Hutch Mobility to digitalize the Hutch operation, to provide better experience for the benefit of pilgrims and improve operational efficiencies for Lembaga Tabung Haji during the Hutch operation in Malaysia and the Holy Land. Started in 2014, Hutch season, Hutch Mobility is the first of its type in the world that focuses on crowd management and mass movement of pilgrim. Okay, so dia supply this application ni, Hutch Mobility ni, kepada Lembaga Tabung Haji. So Lembaga Tabung Haji tu ialah, kita tahu tadi dia ialah members of the group. The telecommunication segment works involved in the provision of civil, mechanical, electrical, technical installation engineering services to the local telecommunication companies and to multinational telecommunication equipment vendors. Salah satu lagi dia punya business segment dalam telecommunication service segment, iaitu dia provision of dia buat civil, mechanical dan juga electrical works untuk syarikat-syarikat telco. The group through one of its own subsidiaries company possesses network facility provider MFP, network service provider NSP, and application service provider ASP license from the Malaysia Communication and Multimedia MCMC, which business includes undertaking universal service provision USP projects and provision of satellite communication services. So tambahan daripada yang tadi tu, daripada dua tadi tu, dia ada satu lagi business dia, iaitu dia ada beberapa lesen daripada MCMC untuk NFP, NSP dan juga ASP dan juga USP. Okay, so semua PPP tu dia ada. Okay. The group is also involved in the provision of green technology solution, which focuses on energy saving solutions for corporation and organisation. Okay, so satu lagi tambahan lagi dia ada green technology. So dia bagi untuk provide corporate ataupun organisation bagi mendapatkan perkhidmatan tenaga, energy saving solutions. Okay, so mari kita lihat dekat bawah ni, dia cerita on the financial result. I think tadi kita dah sedikit kita dah go through dia sedikit dia punya financial highlights. Mungkin ada tambahan yang kita tak nampak dekat atas. Okay, dia buat financial, dia buat impairment 1.2 juta and recovery of bad debt 1.7 juta untuk tahun 2021. The group also took prudent decision to recognize the deferred tax assets of 3.9 million in the financial year. Dia ada deferred tax asset 3.9 juta. Tapi dia tak masukkan dalam 2021 punya reports. Okay, apa lagi nak cerita kat sini? Statement of financial position. Okay, tadi ni mostly kita dah nampak pada bahagian financial highlights. Kemudian kita tengok pada bahagian operational activities. Okay, berkenaan dengan MCO, system integration work. Okay, so this is the punya business segment system integration works, telecommunication services, green technology dan juga IP.
Mari kita lihat satu persatu dia punya business segment ni. It's IT SI Works remains the major contributor of the group business, contributing 84%. So this is dia punya major ataupun core business dia, iaitu dalam System Integration Works, yang mana contribute revenue 84% untuk syarikat Data Edge ni. Okay, so yang ni satu dia dah tapau semua, almost semua 84% untuk revenue syarikat ni, ataupun dia punya income untuk syarikat ni. An increase from 76.3 tahun lepas, tahun sebelumnya, iaitu 2019. Segmen ini contributed 76%. Okay, so untuk 2021, tahun 2020 meningkat kepada 84%. Okay. The group major SI work contributor in financial year 2020 were from TH Group for various IT supply and services and project related to Jabatan Accountant Negara. Okay, so dia provide IT supply untuk Jabatan Accountant Negara. So benda ni antara projek besar yang dia dapat bagi financial year 2020. Yang digunakan untuk apa? For the development of the actuarial financial system for states government, which contributes approximately 31% and 26% respectively. Okay, ada dua, satu untuk Jabatan Akauntan Negara, satu lagi untuk state government. State government juga disupply. Okay, total revenue contribution from the TH Group and Gen M for financial year 2020 was 34 and 18%. So TH Group supply tadi tu IT punya produk tu, okay, 34%. Untuk Jabatan Akauntan Negara 18%. Okay, so these two pun dah major dah dia punya major projects yang dia dapat lah untuk tahun 2020. Okay, so banyak juga Telecommunication services, telco services revenue reduced by 39.3%. Banyak juga turun untuk segmen business segment telecommunication services. This drop in the current year was mainly due to the implication of MCO, which resulted delay in site rollout and site acceptance. The segment contributed about 14.1%. Okay, so telco services contributed 14% bagi income ataupun revenue syarikat Data Edge. Okay, ni services yang ditawarkan, provide tadi tu civil, mechanical, electrical, technical installation, engineering services to local telco. Okay, so ada sedikit penurunan because of ada banyak penurunan kat sini, 39% penurunan disebabkan oleh MCO, yang mana ada delay sikit in term of site permulaan untuk commencement of work, site acceptance dan lain-lain lah. Okay. The services include the provision of satellite broadband service for TH mobile service community and mobile service that provide facilities and services in rural area for the convenience of TH depositor to obtain TH services. TH had since terminated the contract. Okay. As at the end 2020 due to change of direction. Okay. So dulu dia supply untuk tabung haji, dia nak supply satellite broadband ni untuk TH, nama projek tu TH Mobile Service Community, especially untuk orang luar bandar dapatkan akses kepada tabung haji. Tapi projek ni dah terminated pada tahun 2020. Kemudian kita beralih kepada green technology. Dekat sini kita nampak the group is making inroads in this segment, which contributed about 1.9%. Very minimum. I think mungkin dia baru start lah ni, 1.9 of the group revenue, which comprise of energy saving works and audit similar to financial 2019. Okay, so green tech is quite new untuk this company, but I think this is antara benda yang mungkin boleh diperketengahkan lagi ataupun dikembangkan lagi, green tech, because dia bagi penjimatan kepada corporate ataupun organisation tu in term of energy. So it's huge sebenarnya market ni, market green tech ni. Kemudian apa lagi kat sini, in term of intellectual property and mobility, revenue dari tu okay, tak ada haji tahun 2020, so tak digunakan. So I think mostly service ni ditawarkan based on use lah. So kalau ada penggunaan baru dia
dia dapat revenue lah. So mostly tahun depan akan digunakan balik lah. Tahun untuk haji tadi tu, mobile apps tu. Kemudian kat sini, in term of manpower, an average numbers of employees was 316 dari 316 pekerja untuk tahun 2020. Tahun 2019 297. Tambahan manpower tu untuk business segment telco projects, pertambahan kat situ. The group face challenges in manpower retention and skill set gaps in the current job market for ICT personnel during the financial year. However, the employee attrition rate was 15.5% lower as compared to 20.2% in financial 2019. So, of course lah, sektor ni memang banyak competition untuk retain. Manpower tu kena bagi macam-macam lah, bagi benefit, bagi training untuk mengurangkan dia punya turnover tu. Certification, okay, this is the certification yang dia ada. Manakala untuk outlooks, okay, mari kita lihat apa yang cerita dalam outlooks ni. The group key objective for financial year 2021 is similar to 2020, which is to ensure profitability and cash flow sustainability. Reference and a few data points were made based on the Malaysia Budget 2021, Share Prosperity Vision 2020 and the Gender Line Initiative. Okay, so Gender Line Initiative memang besar lah, projek berbilion ni. Untuk fiberization, untuk roll out 5G dan sebagainya. The group key objective include broadening customer bases through alliances and partnerships, go to market with unique solutions, strengthens branding and certification, and invest in product development and solution for the medium term sustainability. The outlook for the financial year 2021 is expected to remain very challenging, as we expect disruption from the pandemic with uncertainties in the global and local economies to continue in 2021. Despite the uncertainties and challenges of the present operating environment, the group continues to focus on implementing its key objective. Okay, so untuk business segment, I think kita nampak tadi mostly dia punya clients adalah government agencies dan juga government linked companies, which is memang straightforward lah, Teta X ni akan dapat. But untuk berkembang, untuk growth, dia tak boleh complacent lah dengan projek-projek government tu. Dia kena keluar dan juga innovate untuk dapatkan lagi market share yang lebih besar. So dia nampak kat sini dia juga ada mention dia nak besarkan lagi, broadening dia punya customer base. Bukan setakat tadi dia mention daripada government agency dan juga GLC, tapi juga untuk membuat lebih banyak alliances dan juga partnership dengan syarikat-syarikat di luar bagi mengembangkan dia punya market share. Okay, so yang ada sekarang of course boleh continue, but untuk growth, especially untuk dia mention kat sini bagi medium terms, medium term sustainability kena grow, kena berkembang dan juga kena besarkan lagi dia punya client base. Okay, right, so business and operation risk, this is on the risk part, human capital risk, partner risk, corruption risk dan lain-lain. Dividend policy, currently there is no formalized dividend policy. The group is striving to maintain its profitability. Okay, so biar dia berapa profit dulu, bagi maintain profit dulu sebelum minta dividend. Kalau company tu every year dia making profit, so boleh lah dia nak share dengan the shareholders part of the premium profit. Tapi kalau rugi, better gunakan untuk cover balik ataupun untuk capex dan juga opex dia. The group expect to formalize the dividend policy in the coming medium term. Okay, so maybe kita boleh nampak dalam medium terms Teta H ni akan keluarkan dia punya dividend policy, but this subject to of course on the approval lah daripada board director dan juga the shareholders. Corporate development, okay, dia punya ada group members yang baru. Okay, dia sini on 31st March 2021, the group was notified of the disposal of 32.5 million shares of TH to Arcadia Acres Berhad.
TH shareholding in the company was reduced from 68% to 38%. TH remained the largest shareholder of the company, with Akaria Acres holding 30.3%. At the time of printing of the group is not able to provide any comments on the changes in shareholding structure or the impact of it to any group key objective. Okay, so currently major ataupun largest shareholder je masih TH. Dulu TH pegang 68%, sekarang dia dah dispose. Banyak juga dia dispose ni, almost 30% dia dispose, yang mana dijual kepada this Arcadia Acres Holding ni. Saya tak tahu syarikat siapa ni, anda mungkin boleh go look into details. So sekarang dah ada dua major shareholder. Yang pertama TH dengan 38%, Arcadia Acres ni pegang 30%. Okay, so diorang contributed dua ni pun dah 68% lah. So kalau untuk AGM resolution ni, dua ni dah cukup lah. Dua-dua ni setuju, boleh proceed anything. Okay, so I think that's all. Bagi acknowledgement, anda boleh go through this report jika berminat untuk bacaan lebih lanjut. Ada dua parts. Okay, this is only the first part, ada 29 page, and the second part ada 154 page. Alright, so sekian sahaja untuk sesi kita hari ini. Hopefully anda gain something daripada sesi perkongsian ni, dan juga terima kasih kepada anda yang telah share this video, dan juga yang belum share, please do so. So kongsikan video ni, jangan kedekut ilmu. Kita kongsikan video ilmu ni supaya mudah-mudahan rakan-rakan kita yang lain dapat juga manfaatnya. So sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang dalam tajuk-tajuk yang berbeza dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, dan juga boleh tengok balik pada bahagian video saya dah pecahkan ikut kategori, annual reportnya, untuk market researchnya, untuk investment product dan sebagainya. Anda boleh klik kat situ, anda boleh go through tajuk-tajuk ataupun video-video yang anda suka, ataupun anda nak tambah knowledge di situ. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.